Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas kafa, dalam kelas hafazan. Hari ini kita akan belajar tentang kefahaman Al-Quran surah Al-Qari'ah. Okey. Kita dah belajar dah sebelum ni bacaan surah Al-Qari'ah. Jadi kita nak faham apa isi kandungan surah Al-Qari'ah ni untuk kita amalkan dalam hidup kan. Okey, surah Al-Qari'ah ni maksudnya hari kiamat. Okey, pengenalan surah. Okey, surah ni merupakan surah Makkiyah kan, diturunkan di Mekah dan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Okey, dan yang mengandungi 11 ayat. Okey, ada 11 ayat. Okey, Al-Qari'ah bermaksud hari kiamat. Jadi kita dah tahu dah surah ni mesti cakap pasal hari kiamat. Okey, tema umum surah. Okey, tema umum dia secara umumnya surah ni bertemakan apa? Bertemakan tentang peristiwa hari kiamat. Okey. Yang kedua, orang yang berat dan ringan timbangan amalannya di hari kiamat. Kita nak tengoklah orang yang berat. Kita tengoklah orang yang berat dan siapa yang berat dan siapa yang ringan timbangan amalannya di hari kiamat. Amalan mana yang berat? Amalan baik ke amalan buruk yang berat? Okey. Okay, isi penting surah ni. Isi pentingnya surah ni dia menerangkan gambaran ngeri dan dahsyat hari kiamat. Dalam surah ni menggambarkan gambaran yang sangat dahsyat di hari kiamat tu. Okey, memang hari kiamat ni sangat dahsyat lah kan. Yang kedua, surah ni dia cakap pada hari kiamat manusia seperti anai-anai yang yang bertebaran. Maksudnya manusia tu jadi macam anai-anai kecil je yang bertebaran. Bertebaran tu maksudnya ada di merata-rata tempat. Seterusnya isi penting dia ialah gunung ganang hancur dan musnah yang menyebabkan ketakutan dan huru-hara. Gunung ganang pun jadi hancur. Bayangkan gunung ganang yang besar tu, yang terletak elok je dekat tanah tu, dia jadi hancur. Gunung ganang yang besar tu jadi hancur. Bila hancur tu jadi kecil dah kan. Hancur jadi batu yang kecil, boleh terkena orang kan kalau dia hancur. Dan musnah. Musnah lah, daripada gunung yang besar jadi musnah. Yang menyebabkan ketakutan dan huru-hara. Mestilah kalau gunung tu hancur, siapa yang tak takut kan? Memang takut lah, binatang ke orang ke semua takut. Dan memang jadi huru-hara. Orang pakat duk berlari, bertempiaran kan, sebab takut kan, memang takut lah. Okey, yang seterusnya isi pentingnya ialah neraka hawiyah ialah api yang sangat panas. Dalam surah ni diceritakan tentang neraka hawiyah. Neraka hawiyah ni apa? Ialah api yang sangat panas. Okey, api mana yang tak panas kan? Dekat dunia ni kena sikit pun dah panas dah. Ataupun makanan tu tak ada api pun dekat makanan tu, tapi makanan tu dia baru masak. Lepas tu kita nak makan, dia masih panas lagi. Yang makanan yang panas tu pun kalau kita masuk dalam mulut, boleh melecur mulut kan. Memang sakit lah kan. Boleh lidah kita boleh jadi kanser lidah sebab duk makan benda panas sangat kan. Jadi kena tunggu sejuk dulu. Yang tu makanan yang tak ada api. Bayangkan yang ada api lagi lah panas. Yang tu kat dunia. Kat akhirat ni tak boleh lagi panas lah. Api yang paling panas kat dunia ni tak boleh nak menandingi kepanasan di api neraka. Maksudnya api neraka tu berganda-ganda lagi panas. Tak dapat nak cerita sebab memang panas lah. Okey, jadi pengajaran daripada surah Al-Qari'ah ni apa? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa mempersiapkan diri dengan amal kebajikan yang menjadi bekalan di akhirat dan persediaan menghadapi hari kiamat. Jadi kita hendaklah sentiasa mempersiapkan dirilah. Persiapkan diri kita dengan apa? Dengan buat amal yang kebaikan, dengan kita tinggalkan perkara-perkara yang buruk kan. Dengan amal kebajikan yang menjadi bekalan. Amal kebajikan ni dia menjadi bekalan. Macam kamu, mungkin kamu nak balik kampung kan. Mesti ayah kamu isi minyak, bagi penuh dulu dalam kereta. Lepas tu bawa duit, sebab bawa duit nak beli makanan. Ataupun ada bawa juga makanan sikit letak dalam kereta. Mungkin tiba-tiba adik kamu lapar ke. Bekalan apa-apa lah, macam bekalan pampers nanti kalau adik
adik nak membuang air besar, jadi ada pampers senang. Bukanlah macam-macam kita bawa. Sebab kita tahu kita nak pergi jauh kan. Jauh nanti kalau jadi apa-apa susah kan. Jadi ke akhirat nanti, macam tu jugalah ada ke akhirat kan. Maksudnya kita kena ke akhirat ni kita kena mempersiapkan diri dengan amal kebaikan lah. Supaya kita nanti selamat lah ke akhirat nanti kan. Kalau macam kita apa orang panggil, kita tak siapkan diri, nanti ke akhirat tak best kan. Jadi tak dapat masuk syurga, masuk neraka yang panas sangat tadi tu kan. Semua orang takkan mampu. Orang yang paling kuat kat dunia ni pun takkan mampu nak menghadapi kepanasan api neraka tu, sebab memang panas sangat. Semua orang tak mampu. Jadi bila semua orang tak mampu, kita kena cuba usahalah untuk persiapkan diri kita. Kita buatlah baik. Macam apa buat baik apa? Apa-apa saja mesti kamu dah tahu dah kan. Tolong mak ayah, tolong jaga adik. Belajar ni ilmu, kamu menuntut ilmu ni dapat pahala ni. Pahala ni lah nanti akan jadi kamu akan dapat hadiahnya di sana di akhirat nanti. Lepas tu bukan saja buat baik, meninggalkan keburukan, meninggalkan kejahatan, itu adalah kebaikan lah, akan dapat pahala lah. Contohnya meninggalkan keburukan macam mana? Meninggalkan daripada bully orang, macam bully adik kita, duk buat adik kita saja-saja, duk buat dia bergaduh, mencuri, meninggalkan solat tu yang tak baik kan. Jadi kita kena cuba usaha untuk bagi solat cukup 5 waktu. Sebab bila kita meninggalkan solat tu memang akan dapat dosa lah. Bila dapat dosa ni menyebabkan seseorang tu masuk ke dalam api neraka. Jadi kita kena usaha untuk melindungi diri kita daripada terjatuh ke dalam api neraka. Kalau macam kita ada terbuat dosa, kadang-kadang kita kan manusia kan, macam kadang tak mampu nak kawal diri kita kan, terbuat kan, kita minta ampun ke Allah. Sebelum kita mati kita kena minta ampun ke Allah. Kalau salah dengan manusia, minta ampun dengan manusia. Minta ampun dengan mak ayah kita buat salah kan. Hormat mak ayah. Apa yang mak ayah suruh yang baik kita ikut, kan. Lepas tu masa pun kita guna dengan sebaiknya. Waktu belajar kita belajar, waktu main kita main kan. Waktu belajar sungguh-sungguh, waktu main barulah kita main. Waktu belajar kita jangan main lagi, tunggu sekejap lagi baru kita main. Kita belajar dulu. Belajar tu, sepanjang kita belajar tu kita dapat sepanjang kita belajar tu kita dapat banyak pahala. Dan malaikat pun tolong mendoakan keampunan buat kita. Malaikat minta ampun ke Allah, suruh ampunkan kita. Lepas tu bagi ganjaran pahala banyak sangat bila kita menuntut ilmu ni. Lepas tu dah lah menuntut ilmu, lepas tu kita amalkan pula, lagilah banyak pahala. Lagi yang boleh banyak pahala lagi, baca Quran. Baca Al-Quran tu satu huruf bersamaan dengan satu kebaikan kan kita dapat kan. Satu kebaikan tu bersamaan dengan 10 pahala. Contohnya kamu baca Alif Lam Mim. Alif tu satu huruf dapat 10 dah. Lam satu huruf dapat 10 dah. Mim satu huruf dapat 10 dah pahala. Jadi 3 huruf Alif Lam Mim, ada 3 huruf, jadi 10 tambah 10 tambah 10 jadilah 30. Dapat 30 dah. Padahal kamu cakap Alif Lam Mim, berapa saat je kamu cakap Alif Lam Mim, sekejap je. Bayangkan kalau kamu baca Al-Quran satu muka surat, lagi banyak kamu boleh dapat pahala. Baca Al-Quran tu sendiri dah dapat banyak pahala dah. Sebab dia satu huruf tu dah pahala banyak dah. Kita nak sebut satu huruf tu sekejap je. Jadi kita kena luangkan waktu, masa ni tengah kan kita banyak masa lapang kan sekarang kan. Kan sebab tak datang sekolah. Jadi kat rumah tu waktu lapang kita baca Quran. Jangan tinggal. Kita cuba setiap hari untuk baca Quran. Sekurang-kurangnya satu muka surat. Nanti tambahlah lagi pelan-pelan sampai boleh baca banyak-banyak kan. Bila baca banyak, kita cuba pula untuk faham. Ni sekarang ni kita tengah belajar lah untuk faham. Kan Al-Quran kan dia bahasa Arab kan. Kita tak faham kan. Kita memang baca tu kita dapat pahala kan, walaupun dia bahasa Arab kan. Tapi kita cuba faham lagi, bertambah-tambah lagi pahala kita. Kita faham, lepas tu kita amal pula. Kita bacalah terjemahan Al-Quran kan, ada yang Melayu tu kan, untuk kita bagi faham apa Allah nak kata ni. Allah cakap kan dalam tu bahasa Arab kan. Jadi kita nak faham, kita bacalah yang bahasa Melayu, supaya nanti kita boleh faham lah. Supaya kita boleh faham dan kita boleh amalkan. Sekarang pun kamu duk belajar bahasa Arab kan. Jadi bila kamu belajar bahasa Arab,
Nanti lama-lama kamu pandai, kamu dah boleh faham dah Al-Quran. Sebab pandai bahasa Arab kan. Jadi belajar betul-betul bahasa Arab. Okey, jadi kita tengoklah kan. Jadi kita kena buatlah persediaan menghadapi hari kiamat. Hari kiamat tu, yang hari huru hara tu kan. Jadi bila kita buat amal kebaikan, insya-Allah inilah kita akan dapat kebaikan lah. Kita akan hadapi hari kiamat tu dengan baik lah kan. Okey, pengajaran surah Al-Quran yang kedua iaitu sebagai mukmin kita wajib beriman dengan hari kiamat. Beriman tu percayalah. Kan ada 6 rukun iman kan. Pertama percaya kepada Allah, kedua percaya kepada Rasul dan seterusnya lah kan. Lepas tu kat dalam rukun iman juga ada percaya kepada hari kiamat. Sebab ada orang dia tak percaya hari kiamat, dia tak percaya akan terjadi yang tadi kita cerita tu, gunung ganah hancur apa semua, dia tak percaya. Tapi kita nak jadi orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang beriman lah. Orang beriman ni dia percaya walaupun dia tak nampak lagi, dia percaya kepada Allah sebab Allah dah kata dalam Al-Quran kan, ni surah Al-Quran ni Allah cakap akan ada hanya hari kiamat tu. Jadi kita percaya pada Allah. Kita tahu kita beriman tu percaya dengan adanya hari kiamat tu. Okey, seterusnya pengajaran surah Al-Quran yang seterusnya, hendaklah merasa takut dengan azab neraka Allah Ta'ala yang panas. Kita hendaklah merasa takut dengan azab neraka. Sebab azab neraka ni memang sangat dahsyat, sangat panas. Kan? Kita jangan ingat macam ada orang tu, dia dihumban, dimasukkan ke dalam api neraka. Lepas tu dia mati. Dekat akhirat kita takkan mati dah. Dekat dunia je kita akan mati. Mati tu sekali je. Dia tak ada banyak-banyak kali kan. Lepas tu kat dunia je kita mati kan. Lepas tu kat akhirat memang takkan mati dah walaupun masuk api pun kan. Orang tu dia masuk dalam api neraka. Lepas tu bila masuk dalam api neraka, habislah badan dia hancur kan. Sebab api kan kena dekat kulit kita kan. Kulit kan panas kan, kena api. Lepas tu akan jadi balik. Bila dah hancur semua akan jadi balik badan tu. Lepas tu akan sakit balik. Jadi balik sakit balik. Jadi macam benda tu sampai habis lah, macam sampai dah habis dah masa diazab, barulah masuk syurga. Tapi kalau boleh kita tak mau masuk neraka langsung lah kan. Sebab memang tak tahan kan. Kena sesaat pun dah tak akan mampu dah. Tak ada siapa yang boleh mampu. Jadi kita sama-sama lah cuba kan untuk menghindari daripada kepanasan api neraka. Okey, seterusnya yang terakhir, pengajaran surah Al-Qari'ah yang terakhir iaitu tidak ada nilai di sisi Allah melainkan yang beriman dan bertakwa. Maksudnya kat sini di sisi Allah tu tak ada siapa yang tidak ada nilai, apa semuanya tak ada nilai di sisi Allah melainkan kecuali siapa yang beriman dan bertakwa saja yang Allah nak nilai dia, yang Allah tengok. Ada dalam satu hadis tu, hadis Nabi, Allah tu tidak lebih kurang lah maksud dia kan, Allah tu tak tengok hati dan harta kamu. Allah tidak melihat kepada rupa, maksudnya wajah lah kan, wajah dan harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu. Maksudnya Allah ni macam ada orang tu cantik kan, dia cantik tapi kecantikan dia guna untuk macam buat yang tak elok lah kan. Cantik tu dia belagak, dia sombong, lepas tu dia menggoda orang kan, orang yang tak patut lah maksudnya. Jadi kecantikan yang Allah bagi kat dia tu dia guna kepada jalan yang salah. Dan ataupun ada orang tu dia ada harta banyak tapi dia sangat kedekut, tak pernah langsung nak tolong orang lain kan, orang yang susah daripada dia kan. Dia harta ataupun dia ada harta banyak tapi dia lupa pada Allah, dia tak solat pun, dia cari duit saja, tak solat pun. Yang tu pun dia lupa pada Allah kan. Jadi kita jangan ingat kan kalau kat dunia ni orang duk tengok siapa yang paling cantik, siapa yang paling banyak duit, mereka lah yang paling bagus. Tapi di sisi Allah tak kata yang tu paling bagus, tapi Allah kata hati. Allah tengok hati. Kalau dia tu ada wajah yang cantik dan harta yang banyak tapi hati dia hati yang kotor, hati yang banyaklah buat benda-benda yang buruk, yang menyebabkan hati dia hitam, maka Allah tak terima dia. Maka akan inilah Allah membenci dia lah. Kita tak malah bila Allah benci masuk neraka lah kan. Kita nak Allah sayang. Jadi kita kena cuba bagi hati kita tu bersih, macam daripada sifat-sifat yang kotor lah, sifat dengki ke, sombong ke, apa-apalah akhlak-akhlak
akhlak-akhlak yang buruk tu kita cuba untuk buang sikit demi sikit kan. Okey, supaya Allah sayang kita. Bila Allah sayang, bila Allah redha pada kita, Allah akan masuk. Mestilah Allah akan masukkan dalam syurga. Sebab Allah bagi hadiah kat kita. Sebab kita dah bersusah payah buat benda yang kan susah kan nak buat benda baik kan. Dan susah juga kan nak tinggal benda yang buruk kan. Tapi disebabkan kita usaha juga menghadapi kesusahan tu, kita lawan hawa nafsu kita cuba untuk buat baik. Maka Allah hadiahkan kita syurga nanti dekat sana nanti. Dekat syurga nanti kamu dah tak payah dah nak susah payah. Semua tak ada susah payah dah. Semua gembira. Semuanya nak makan apa pun boleh. Nak pergi kat mana pun boleh. Tak